Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi di Slebek Channel. Okey, untuk kali ni aku nak review ada dua barang dari kategori yang sama, iaitu headset. So ada dua brand yang aku tengah pakai sekarang. So satu adalah brand daripada Somic dan satu lagi daripada HyperX. Okey, so dari Somic aku akan test model ni, iaitu dari Somic G936N. So ini yang aku pakai dah hampir 2 tahun rasanya aku pakai headset ni. Dan kalau korang boleh tengok daripada video pertama aku review dekat channel ni, aku pakai headset ni untuk recording aku. So inilah dia headset Somic yang mana aku nak cakap hari tu aku nak review, tapi akhirnya baru sekarang aku akan review lah headset ni. So yang kedua adalah daripada HyperX, iaitu ini dia. Baru je aku beli 2 minggu lepas tak silap. So aku test dulu in-game semua macam mana, baru aku buat review. So ini adalah HyperX Cloud Alpha S. Aku pilih model ni lah setelah aku selidik-selidik dan akhirnya aku ambil pattern ni. Kenapa? Nanti korang akan tengok lah dekat bahagian comparison antara dua barang ni. So sebelum aku start review pasal dua barang ni, so macam biasalah, korang tekan dulu button subscribe, tekan dulu button loceng sebelah dia, tekan button like, komen kalau korang nak tanya apa, dan share kalau korang rasa video ni sangat bermanfaat. Okay, let's go. Okay, untuk yang pertama perbandingan antara dua ni adalah build quality. So kita start dengan headband dia ni lah. So bagi aku dua-dua ni kualiti dia agak sama. Bagi aku yang ni pun smooth, yang ni pun smooth. Cuma dekat sini dia adalah dia punya design dia kan. Okey lah sikit daripada yang ni. Tapi untuk keselesaan aku rasa kedua-duanya memberikan keselesaan yang terbaik. Okey, kemudian kita masuk untuk earpad dia. Earpad dia untuk yang ni selesa dan untuk yang ni pun selesa. Cuma untuk HyperX, dia punya kalau korang pakai yang kulit ni punya PU leather ni lah kan, so dia agak panas lah berbanding dengan fabric. Tapi untuk HyperX ni dia ada bagi extra earpad lah untuk fabric punya. So ini HyperX punya earpad yang fabric punya. So korang boleh tukar dengan yang PU leather ni kalau korang tak selesa pakai yang PU leather. Tapi untuk quality sound, aku suggest korang pakai PU leather, tahanlah panas dia, sebab memang terbaik daripada kat sini. So kemudian kita sentuh pula bab cengkaman dekat kepala ni. So bagi aku dekat HyperX, dia punya cengkaman taklah kuat sangat berbanding dengan Somic ni. Somic ni dia punya cengkaman dia agak kuat. So bila korang pakai dalam sejam ke 2 jam, korang dah rasa dia punya cengkaman tu, dah sakit dah korang punya area luar telinga ni kan. So ini agak heavy sikit, tapi aku rasa korang boleh je lenturkan sikit. Aku tak pernah lenturkan dia. So aku pakai ni 2 tahun, tapi dia punya kekuatan dia tu sampai sekarang pun sama lagi. So untuk HyperX ni dia punya cengkaman tu tak kuat sangat, tapi aku rasa macam ada rongga-rongga yang boleh masuk dekat bahagian telinga korang lah, sebab dia tak berapa cengkam kuat sangat. Tapi bila korang pakai, korang dah on sound semua, tak ada lah dengar dia punya bunyi-bunyi kat luar. So dia punya sound tu dah cover semua yang bunyi-bunyi bising yang korang dengar dekat luar lah. Disebabkan cengkaman daripada HyperX ni tak berapa kuat, so korang nak pakai lama pun okey, tak rasa sakit dekat area-area telinga ni kan. So okey lah, untuk jangka masa panjang punya pakai, memang okey, memang selesa. So okey, aku terlupa nak mention masa earpad tadi. So untuk earpad, dekat cushion belakang ni, telinga korang punya area ni kan, cushion ni, so dia agak tebal untuk kulit punya. So kalau yang fabric punya nipis, so yang kulit punya dia ada macam sponge sikit, so agak selesa untuk korang pakai lah. Tak adalah touch dengan driver dia dekat dalam ni. Okey, kemudian kita tengok pula dari segi functionality lah yang diberikan dekat HyperX berbanding dengan Somic lah. Memang banyak kelebihan dekat sini. So contohnya adalah detachable mic. So dekat HyperX ni korang boleh cabut mic ni kalau korang tak nak pakai. So kalau korang nak pakai, korang just slot in masuk dalam lubang ni je lah. So untuk Somic pula, dia just bagi turun ke bawah dan naik ke atas. Dia tak detachable, memang lekat kat sini je. Cumanya kalau dia buat naik atas ni mute,
Itu okey, mic mute kan. So itu je lah fungsi turun bawah dan naik atas untuk sorok mic, bukan untuk mute. Dia tak sediakan mute mic dekat sini. Okey, kemudian HyperX ni juga dia detachable untuk audio jack ni. Audio cable ni kan, korang boleh cucuk dekat sini. Untuk Somic ni dia tak detachable. So kalau korang putus ke ataupun terosak ke kabel ni, jawapannya korang kena beli lain. Okey, kemudian dekat headset ni juga dia ada sediakan bass punya adjustment. Ini kan ada switch adjustment dekat sini. So korang boleh adjust bass dekat sini je. Tapi setakat ni aku pakai untuk adjustment bass ni tersangat sikit lah dia punya improvement. Macam tak ada function sangat lah dia punya switch ni. Sikit sangat lah perbezaan bass tu bila korang naikkan 3 level dengan 1 level. Okey, seterusnya kita tengok pula dia punya controller dia. So ini controller untuk HyperX dan ini adalah controller untuk Somic. Okey, so dekat HyperX dekat tepi ni dia ada switch mic mute. So korang just tekan je untuk mic mute. Dan ini Somic punya, korang kena switch lah ke bawah dan ke atas. So kemudian dekat HyperX ni ada volume up, volume down. Dan dekat sini pun ada volume up dan volume down. Sama. Ok, fair. So kemudian dia ada button mode dekat tengah ni. Ok, ini untuk aktifkan 7.1 punya surround. So yang ni pula, ini Somic punya. Korang boleh tukar ke 3 mode, iaitu normal, game punya mode, dan satu lagi aku tak ingat lah apa dia. Tak silap aku, music punya mode. So kemudian ini yang paling special diberikan oleh HyperX dekat controller ni, iaitu button yang sebelah kiri ni. So macam yang Somic, korang just naikkan korang punya volume untuk mic korang dan juga volume down untuk mic korang. Apa yang specialnya dua button dekat controller ni, yang dua button sebelah kiri ni, korang boleh adjust sound game dan juga sound check dekat controller ni. Itu paling special yang aku pakai dekat controller ni. Bagi aku function ni memang terbaik, sebab bila korang tekan button atas ni sampai habis, dia akan bunyilah tet tet tet. So contoh, korang pakai Discord, korang tekan button ni sampai atas, so suara korang takkan dengar oleh rakan-rakan korang yang lain lah. Okay guys, sorry tersalah tadi. So sebenarnya bukan dia mutekan korang punya mic, tapi dia slowkan korang punya suara rakan-rakan korang bila korang tekan button game yang atas kali tu sampai habis. Okay, tersalah ini untuk correction. So kalau korang tekan yang button bawah ni pula, dia akan slow downkan korang punya game sound, tapi dia akan maintainkan korang punya rakan-rakan punya percakapan. Maksudnya bila Discord kawan korang cakap, korang akan dengar korang punya kawan cakap lah, tapi game tak dengar. Itu fungsi untuk dua button belah kiri ni. So dia control korang punya communication dekat dalam game lah. Okey, seterusnya adalah sound quality pula. Aku bagikan dua kategori, iaitu dari segi bunyi, sama ada bass ataupun macam-macam lah. Bass, selalunya orang akan cakap bass dan footstep lah. Dan kemudian dari segi 7.1 surround. So first aku akan cerita pasal bunyi dulu. So untuk HyperX, dia punya bunyi, dia balance. Dia bagi semua sekali. Korang takkan dengar ini kuat sikit, itu kuat sikit. So dia sangat balance dia bagi. Untuk bass dia bagi aku okey lah. Dia tak adalah kau sangat dan tak adalah teruk sangat. So untuk Somic pula, aku tak sure sama ada telinga korang sama ke tak dengan telinga aku. So bagi aku dekat Somic ni, aku rasa sound yang dia bagi tu macam sedap sikit daripada HyperX. Walaupun dia murah, tapi lebih sedap. Macam aku test Froza dengan Little Nightmare, dia punya bunyi tu aku rasa macam lebih detail. Lebih detail dekat sini berbanding dengan HyperX ni. Aku tak sure betul ke tak apa yang aku dengar. So depend kepada telinga korang lah. Tapi bagi aku dekat sini detail dia agak cantik sikit berbanding dengan HyperX. Tapi kalau korang player FPS, ini lebih baik daripada ini. Maksudnya kalau korang main PUBG, korang main Apex Legend ke, ini memang best. Sebab apa tau, dia tak bingit sangat berbanding dengan Somic ni. So macam Somic ni, aku try masuk dekat training mode, bingit gila. Aku rasa macam tak boleh buat training lah dekat situ. Tapi bila aku masuk training room dengan menggunakan HyperX ni, memang best gila. Maknanya tembakan tak adalah korang macam sakit gila kat telinga korang bila orang tu dekat. Tapi footstep clear. Bagi aku rasa untuk HyperX memang sesuai untuk korang yang main FPS. Okey, untuk 7.1 surround pula, bagi aku untuk Somic, dia just bagi macam tu saja. Maksudnya tak adalah korang rasa 7.1 surround tu sangat. Dia bagi cukup-cukup je. Macam kalau korang pasang untuk testing dekat YouTube untuk surround, baru boleh korang rasa surround dia.
So kalau HyperX memang dalam in-game korang boleh rasa lah dia punya 7.1 surround dia. Memang korang boleh tahu dekat, jauh, dekat belakang ke, dekat tepi ke. So bagi aku HyperX deliver untuk 7.1 surround tu lah, berbanding dengan Somic. Somic kalau dalam in-game korang tak notice langsung pasal surround dia. Kalau HyperX memang korang akan rasa surround dia. Ok, untuk review seterusnya ni pun antara review yang penting juga iaitu mic. So aku akan bandingkan dua mic ni, korang boleh dengar. Ok guys, ini bunyi yang terhasil daripada mic HyperCloud Alpha S. So korang boleh nilai sendiri audio daripada mic ni sama ada ok ke tak. Ini tak pakai filter apa-apa, memang original daripada mic ni. Ok guys, ini pula bunyi yang terhasil daripada mic Somic G936N. So korang boleh nilai sendiri sama ada kualiti dia macam mana, okey ke tak okey, lagi bagus ke pada HyperX, korang nilailah sendiri. So ni pun sama, tak pakai filter apa-apa dan memang direct cucuk terus dengar dekat OBS Studio ni. Ok, korang dah tengok kan macam mana sound quality dia. So bagi aku Somic ni walaupun harga dia 100 lebih, tak sampai 200, dia punya mic quality agak menarik. Itu sebab sebenarnya aku beli masa mula-mula kan. So aku tengok review daripada YouTuber yang dah pakai headset ni, memang kualiti mic dia jauh meninggalkan yang mana headset harga range dia ni. Dan kalau korang perasan antara dua ni, walaupun harga dia agak berbeza, mic kualiti dia macam dah sama. Maksudnya yang harga bawah 200 Somic ni bukan lagi mic jamban. So kebanyakan orang akan cakap mic jamban lah kan, tapi ini memang perform habis. Sebab tu aku beli masa awal-awal dulu. Dan nasib baik HyperX ni masuk dalam kawasan aku. Maksudnya aku dah belilah kan. So dia punya kualiti pun agak okey juga. Nasib baik lah. Kalau tak memang aku review teruk lah untuk headset ni. Sebab harga pun boleh tahan mahal. So sepatutnya dia boleh deliver yang lebih lagi daripada Somic ni. Okey, dari segi harga, untuk Somic ni harga dia 100.5, tapi memang daripada China lah. Korang boleh order. Dekat Malaysia harga dia 200 lebih, kalau tak silap akulah. Masa aku beli tu memang tak ada dekat Malaysia lagi. Memang semuanya daripada China saja. So untuk HyperX ni pula harga dia 400.5 aku beli dekat Shopee. So korang boleh klik dekat description kat bawah, aku ada sediakan link di mana korang boleh beli dekat situ. So ok, aku rasa itu saja untuk review pasal dua headset ni. Bagi aku untuk headset HyperX ni agak memuaskan jugalah bagi aku lah. Untuk harga dia yang 400.5, bagi aku nice, good dan sangat sesuai untuk korang yang main FPS game. Tapi bagi korang yang tak kisah pun pasal footstep ke apa, ini aku rasa antara headset yang terbaik untuk bawah 200. Memang best dan tak rugi pun korang beli headset ni. So terpulanglah dekat korang nak pilih yang mana. Kalau korang ada bajet, korang boleh beli HyperX Cloud Alpha S ni, nak sebut pun ke laut, ataupun Somic G936N ni. Bagi aku dua-duanya terbaik dan dua-duanya ada kelebihan masing-masing. So ok, itu saja untuk kali ni. Sebelum aku endkan video ni, macam biasa, jangan lupa tekan button subscribe, tekan button loceng sebelah dia, tekan button like, komen kalau korang tanya apa, dan share kalau korang rasa video ni sangat-sangat bermanfaat. Ok, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.